Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, seluruh saf kepimpinan surau An-Nur. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah, pada malam ni sekali lagi dapat kita hadir ke rumah Allah, dapat kita melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah, cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti biasa sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab kita, tafsiran ayat ya ayyuhallazina amanu. Pada bagi yang ada kitab, pada muka surat 428, yang mana kita masih lagi membicarakan seruan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tentang kewajipan menepati janji dan mengingati segala yang dihalalkan dan diharamkan. Baik, kata pengarang kitab, riwayat Ayyub alaihi salam, maknanya riwayat Nabi Ayyub alaihi salam menyatakan bahawa beliau melewati dua orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menunaikan kafarah ke atas kedua-dua orang yang bersumpah itu. Hal ini supaya kedua-duanya tidak berdosa walaupun tidak merasai. Nabi Ayyub alaihi salam, tuan-tuan, riwayat daripada Nabi Ayyub alaihi salam ni, dia lalu di hadapan dua orang yang bersumpah atas nama Allah. Yang mana sumpah ni, tuan-tuan, kalau kita bersumpah dan kita tidak buat apa yang kita sumpah itu, ataupun kita langgar sumpah, tak nak pergi rumah orang tersebut, kemudian kita pergi, maka kita telah melanggar sumpah tersebut. Ataupun kita nak buat sesuatu, kemudian kita tak buat, maka juga kita kena bayar sumpah, dipanggil kafarah. Kafarah dia apa dia, tuan-tuan? Bagi makan kepada orang miskin, bagi makan 10 orang miskin, ataupun bagi pakaian, ataupun berpuasa 3 hari. Ini pilihan untuk membayar kafarah. Kalau orang Arab, dia punya sumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau kita sumpah demi Allah, saya tak akan begitu begini. Dan bagaimana pula dengan orang yang dia bersumpah kemudian dia mati? Maknanya waris ni apa dia nak buat, maka waris boleh dituntut, disebut oleh
Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Dia kata waris kepada si mati yang bersumpah tetapi dia tidak dilanggar sumpah ataupun dia tidak menunaikan sumpah dia, maka dituntut waris untuk bayar kafarah bagi pihak si mati. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Ayyub AS, Nabi Ayyub dia lalu nampak dua orang ni bersumpah tetapi tak buat apa yang dia sumpah ataupun dia langgar sumpah tu, maka Nabi Ayyub bayarkan untuk kedua-dua orang tu, maknanya bayarkan kafarah untuk kedua orang tersebut. Oleh itu ketika beliau bersumpah untuk menyebat isterinya sebanyak 100 kali, dia sumpah dia nak sebat isteri dia 100 kali, Allah SWT mengurangkannya kerana beliau telah menjaga dan memenuhi sumpah sendiri serta orang lain. Jadi tuan-tuan, seseorang tu dia bersumpah dia nak sebat isteri dia 100 kali. Kemudian Allah Ta'ala mengurangkan daripada 100 sebatan, dikurangkan. Kerana apa? Kerana dia menjaga sumpah dan dia juga tuan-tuan bayarkan untuk kafarah orang lain. Dia bab sumpah ni sebenarnya agak susah sikit kita nak faham, kerana bukan kita bersumpah hari-hari. Mungkin kalau bab-bab yang kita hari-hari kita buat mungkin kita mudah faham. Tetapi tuan-tuan, dalam bab sumpah jangan kita suka-suka bersumpah ataupun sikit-sikit bersumpah. Mungkin ada orang dia suka bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kerana bila banyak bersumpah dengan nama Allah, tak buat atau langgar, kena bayar kafarah. Baik, kemudian kata pengarang, menepati janji nikah. Dia masuk kepada perihal suami isteri. Dia termasuk juga tuan-tuan, kita menunaikan janji. Aufu bil uqud. Baik, seorang suami harus menepati janji terhadap isterinya. Sebab itu bila mana ketika mana akad nikah, aku terima nikahnya, bermaksud tu apa? Bermaksudnya saya berjanji akan memberikan nafkah, akan menjaga nafkah zahir dan batin, akan berbuat baik, berusaha sedaya upaya. Itu janji kepada isteri. Caranya ialah memberikan hak yang sempurna. Hak isteri, tuan-tuan. Hak suami yang wajib dia berikan kepada isteri dia, iaitu melayan isteri dengan baik. Suami ni layan isteri dengan baik, jangan garang-garang. Bukan tak boleh garang, boleh, tapi jangan hari-hari garang. Dan isteri pun naik menyampah, marah je kawan ni, kan? Yang ni layan isteri dengan baik dan bersikap lembah lembut terhadapnya. Ketegasan ni dia tak perlu garang, tak perlu menengking. Ketegasan ni tuan-tuan, dalam kita diam pun kita tegas. Bang, boleh ke bang? Buat tu tak apa dah. Bang, baju ni lulus ke keluar ni? Jadi isteri kata, ini macam tak lulus je ni. Tak apalah bang, saya pakai baju longgar sikit. Ketegasan. Maknanya ketegasan tu bukan menengking-nengking, marah-marah tu, tidak. Saya yakin tuan-tuan ni dah berpuluh tahun dah berumah tangga, ada cucu dah agaknya. Jadi pasti tahulah bagaimana tuan-tuan untuk melayani isteri dengan cara sikap lemah lembut. Sama juga dengan perempuan. Maknanya kedua-duanya kena saling lemah lembut. Dua-dua ada hak. Suami ada hak, isteri pun ada hak. Mana yang perlu ditunaikan oleh suami, isteri juga perlu tunaikan. Baik, Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hak isteri yang wajib kami penuhi?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berilah makanan dan pakaian kepadanya. Jika kamu makan dan pakai, jangan memukul, mencerca dan menjauhinya kecuali dalam rumah. Jadi tuan-tuan, apa hak isteri ni? Bagi makan dan bagi pakaian dan juga tempat tinggal. Cuma hari ni masya-Allah ramai isteri-isteri wanita yang bekerja. Suami tak dan bayar kereta, isteri boleh tolong. Suami tak dan bayar rumah, isteri boleh tolong. Tapi jangan tiap-tiap bulan tak dan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nak menikah, tak dan je. Itu maksudnya dia tidak berusaha. Maknanya isteri ni tuan-tuan, dia merelakan duit dia. Abang, duit saya ni ada ni lebih berapa ribu ni, abang gunalah nak buat bayar apa. Jangan suami pergi buat joli pula duit tu. Ni ada 1,000, okey. Ada tertunggak lah nak bayar itu sekian, bayar. Isteri merelakan kerana kewajipan nafkah daripada suami. Kita maklum hari ni tuan-tuan, hidup zaman sekarang ni, keretanya, rumahnya, itu ini banyak. 5,000 sebulan tak cukup, mungkin 10,000, wallahualam. Terpulang pada gaya hidup masing-masing lah. Jangan sampai biar bergaya, biar apa-apa asal bergaya, kan? Maknanya ukur baju tu apa, pada badan sendirilah, kan? Baik. Dan Nabi SAW kata apa? Jangan memukul. Dalam Quran sebut pukul. Wadribuhun wahjuruhun wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Jadi cara nak didik isteri ni tuan-tuan, pertama fa'idhuhun, nasihat terlebih dahulu. Nasihat ni kalau isteri yang dah lama berumah tangga tu dia mudah dengar, tapi awal-awal kahwin susah dia nak dengar. Dan kerana apa? Kerana selama ni tak ada siapa yang arahkan dia. Mungkin mak ayah dia pun tak tegur dia. Tiba-tiba dia ada suami dia larang, ini tak boleh, itu tak boleh, baju ni tak boleh, keluar dengan orang ni tak boleh. Dia tertekan. Dia mulalah melawan. Maka mula-mula Allah berfirman fa'idhuhun, nasihat. Kemudian tak dengar juga wahjuruhun, pisah tempat tidur. Tidur lain, tidur kat sofa. Tapi hari ni kalau kita dah ada anak, memang tiap-tiap malam tidur asing. Ada anak lah, payah juga tuan-tuan. Ataupun mungkin katil kita tu tak berapa besar sangat, tidur tak selesa, sempit lah. Bila isteri kata sempit lah bang, dia nak katil besar, kita tak faham. Jadi kata sempit, kita tidur kat ruang tamu lah. Tiap-tiap malam tidur ruang tamu lah. Contoh lah tuan-tuan. Tapi kalau kita biasa tidur bersama, tiba-tiba ada malam suami tak tidur sama, isteri rasa kenapa suami aku? Jadi nak cerita rumah tangga ni panjang lah. Makan nak kena teman lah, apa semua itu leceh lah semua benda tu. Tapi kalau isteri boleh buat, alhamdulillah. Dan bukan semua benda suami tu nak isteri tu buat, kan? Maknanya kalau kita ada masa, kita ada tenaga, kita tak sibuk, sebab buat sarapan ke apa ke benda, tidur sama ke apa ke benda lah, mandi sama lah, macam-macam lah. Tapi kalau suami ni dia tak apalah, tak apalah, saya boleh buat sendiri, kopi buat sendiri, goreng telur buat sendiri, sarapan buat sendiri, tak ada masalah, saya mamak je, hari-hari mamak, tak apa, awak tidur je lah. Tak apalah. Kalau begitu rumah tangga bahagia, tak apalah. Jangan suami ni semua benda dia nak suami isteri dia ada sebelah. Memang itu kewajipan isteri. Tapi kalau suami berlebih kurang, tak ada masalah. Tak apalah, tak payah layan saya sangatlah. Ada anak kecil, layan anak je lah, lagi bagus. Baik. Mencerca dan menjauhinya. Jangan cerca isteri, jangan kata kepada isteri. Tapi dalam keadaan kita marah tu, tak boleh nak buat apalah. Kita minta maaf lah.
Tapi kalau kita boleh kawal, jangan kita kata perkataan-perkataan yang tidak baik kepada isteri. Sama juga dengan isteri, kadang kata bukan-bukan pada suami. Dua-dua kena saling menjaga tuan-tuan percakapan kita. Baik, kemudian kecuali di dalam rumah. Baik, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Baik, pengarah meletakkan tuan-tuan satu ayat ni, saya ingat sebelum ni dah disebutkan, iaitu tentang wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita-wanita dengan jalan paksaan. Apa maksud tuan-tuan jalan paksaan ni? Maksudnya isteri kita, isteri ni bila mana dia kematian suami, maka adik-beradik suami, bapa mertua, bapa saudara suami, tok siapalah ahli keluarga suami, dia tak boleh menganggap isteri anak dia, isteri abang dia, isteri adik dia ni adalah warisan. Dia kata, saya nak nikah dengan kamu lah, saya, ataupun kamu nikah dengan orang lain, mas kahwin ni orang tu bagi kat saya. Akarha maknanya jangan jalan paksaan. Kerana dulu zaman jahiliah dia buat begitu. Sepatutnya keluarga, arwah suami inilah yang akan menjadi menjaga kebajikan, tengok anak-anak saudara dia bagaimana, rumah sewa ke, rumah hutang ke dan sebagainya. Ini zaman jahiliah, lain pula dia tuan-tuan. Kalau nak nikah dengan orang lain, boleh mas kahwin yang orang tu bagi kat saya, kerana saya waris kepada suami kamu. Ini zaman jahiliah dulu tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala larang, la yahillu lakum, tidak halal. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana ingin mengambil balik sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Mas kahwin yang diberikan kepada isteri jangan diminta. Jangan keluarga arwah suami tu kata bak balik harta-harta mas kahwin dan sebagainya. Maka Allah berfirman, wala ta'dhuluhun, jangan menyusahkan mereka. Kemudian illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kecuali isteri yang kematian suami ini dia buat fahishah. Fahishah ni maksudnya melakukan perbuatan keji lah. Melainkan dia buat sesuatu yang salah, maka keluarga arwah suami boleh ambil tindakan lah. Sama ada menasihat dia, menghalang dia dan sebagainya, ataupun dia nak joli ke harta suami dan sebagainya. Maknanya kalau isteri tu buat perkara yang tidak baik, maka boleh keluarga suami itu ambil tindakan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah mereka dengan cara baik. Ini tuan-tuan janji seorang suami. Dia cerita rumah tangga ni tuan-tuan macam-macam. Tak pukul lah, apalah macam-macam. Tak guna duit isteri lah sebagainya. Cuma kita jangan dengar sebelah pihak. Itu nasihat saya. Nak dengar sebelah pihak habis. Jahatnya suami, dengar sebelah pihak, jahatnya isteri. Padahal kita tak tahu pun apa masalah keluarga dia. Jangan dengar sebelah pihak. Nak dengar kedua-dua belah pihak. Baik, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a. Kemudian jika kamu benci kepadanya kerana mungkin kamu bencikan sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Ini tuan-tuan, dalam rumah tangga kita tak tahu. Kita benci kepada isteri, benci kepada suami, sebenarnya wa yaj'alallahu fi khairan katsira,
Sebenarnya Allah Ta'ala nak menjadikan apa yang kita benci itu sebenarnya ada kebaikan yang banyak. Sebab itu dalam rumah tangga, dia punya kunci, tips dia sabar. Pertama, sabar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sabar. Saya baru menikah 10 tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan lagi hebat lah tu. Mungkin pengalaman kan. Sabar ya, apa masalah. Sabar banyak, banyak solat, banyak zikir. Kalau ada masalah rumah tangga, tuan-tuan, jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah. Solat, bangun tengah malam, ya Allah, ya Allah. Saya dah bangun solat dah, Ustaz. 10 tahun, 20 tahun dah solat tahajud. Tak berubah-ubah pun pasangan saya. Tak. Berapa tahun pun berdoa, tuan-tuan, teruskan berdoa kepada Allah. Jangan pernah jemu berdoa. Nah, ini nasihat saya pada diri saya sendirilah, tuan-tuan. Jadi dalam alam rumah tangga ni, tuan-tuan, masya-Allah, kita tak tahu hikmah rahsia di sebalik itu, kita tak tahu. Kita jangan ikut firasat kita ataupun kata hati kita, tak betul. Silap rupanya ni, aku pilih jodoh ni silap. Tak betul loh. Kerana apa? Kerana Allah yang telah menjodohkan kita, mentakdirkan kita, itulah isteri kita, pasti ada kebaikan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala ini dia maha mengetahui. Dia yang ciptakan kita. Maka yakinlah, tuan-tuan, di sebalik apa yang kita benci itu, khairan kasira, ada kebaikan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kata pengarang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang terbaik dalam menepati janji terhadap keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang baik, yang terbaik, yang paling baik dengan keluarga dia. Dengan orang dia garang, dengan anak isteri dia baik. Dan Nabi SAW bersabda, akulah yang paling baik dengan keluarga aku. Yang paling baik, yang paling lemah lembut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi SAW, tuan-tuan, isteri dia lebih daripada 4. Tetapi dia pandai mengambil hati isteri-isteri dia. Bukan abang Tesla. Jangan jadikan abang Tesla tu idola. Tak. Bukan. Yang baik tu kita ambil lah. Tapi banyak dengar kisah Nabi SAW. Bagaimana dia pujuk isteri dia. Contoh, tuan-tuan, Nabi SAW, dia bagi sesuatu cincin contohnya pada isteri dia. Dia kata, jangan bagi tahu isteri yang lain. Isteri tu punya dah seronok, isteri lain pun dapat juga. Isteri yang lain pun sama juga. Jangan bagi tahu pada isteri yang lainnya. Ya, dia seronok. Semua kena tipu sunat belaka. Saya tak kata Nabi SAW menipu, tuan-tuan. Apa ustaz ni kata Nabi menipu? Tidaklah. Maksudnya, dia bagi, dia mengatakan bahawa jangan bagi tahu orang lain. Dia tak kata orang lain, bini lain tak dapat. Dia tak kata macam tu. Dia kata, diam. Macam kita bagilah pada anak kita kan. Ni duit RM2. Nanti beli aiskrim. Jadi anak tu ingat, adik, abang dia, kakak dia yang lain tak dapat. Rupanya setiap orang ayah tu bagi. Itu antara cara tip yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW ni dengan isteri dia, bila mana isteri dia meminta nafkah yang lebih, maka Nabi SAW kata, kalau kamu pilih Allah dan Rasul, maknanya bersama akulah. Tapi kalau kamu memilih dunia, harta, aku akan lepaskan kamu. Jadi diugut begitu, semua isteri dia maknanya mengalahlah, taubatlah. Mereka merasa bersalah minta nafkah yang lebih. Kita tips ni tak tahulah jadi ke tidak buat pada muslimat hari ni lah. Bukan muslimat sinilah, dekat Afrika Selatan sana. Ni kena marah pula saya, payah ni kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi
keluarga ni tuan-tuan, kita orang mukmin, orang Islam ni, dia tak boleh lari. Kita kena bawa keluarga kita kepada Allah dan Rasul. Contohnya tuan-tuan, ada masalah apa dalam keluarga, kita sebut ingat Allah, ingat Allah, ingat akhirat, ingat mati. Supaya apa? Nak bagi dia tenang. Bila kita dalam masalah tuan-tuan, kita tak boleh tambah lagi masalah. Kita kena tenang, kena selawat, istighfar, mohon kepada Allah. Dan orang yang ada masalah tu, kita sebut tu je. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat mati, ingat dunia ni sementara. InsyaAllah ada jalan tu. Bawa kepada Allah SWT, insyaAllah tenang orang tu. Tapi kalau tak tenang juga, tak boleh nak buat apalah tuan-tuan. Kita cuba try je lah. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna iman dan akhlak di antara kalian adalah yang paling baik menggauli isteri mereka. Tak tahu, nak tahu orang tu baik tak baik tuan-tuan, dia baik dengan ahli keluarga dia. Kan? Habis tu ustaz, kalau ayah garang ustaz, tak baik Dah kalau dia garang tapi dia tak abaikan tanggungjawab dia, tak apa. Oh garang betul, apa ada kat tangan semua dia baling, dia tendang, sepak terkajang. Tapi kalau dah sampai mencederakan tu, itu tegas yang tak betul tu. Tak tahulah dulu-dulu zaman-zaman tuan-tuan kecil dulu mungkin sebab itulah, sebab ayah garang lah kami jadi orang, mungkin wallahu alam. Tapi yang terbaik kata Nabi sallam, dia baik dengan isteri dan ahli keluarga dia. Baik, di samping itu isteri wajib menepati janji nikah dengan melayan suami secara baik. Ini pula bagi pihak isteri. Isteri tuan-tuan, janji dia apa dengan suami? Dia kena mentaati perintah, taat suami, dan memenuhi hak suami. Seorang isteri yang menepati janji nikah berhak mendapatkan syurga. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu. Ini biasa dengar tuan-tuan. Wanita ni solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kemaluan, jaga maruah, taat kepada suami, mentaati suami, maka diucapkan kepadanya, masuklah syurga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Jadi para isteri tuan-tuan, cubalah usaha sedaya upaya untuk jadi wanita yang salihah. Dan suami juga kena jadi soleh dulu. Kerana isteri itu cerminan suami dia, isteri itu. Jadi tarbiyah suami, didikan suami, maka tuan-tuan isteri akan berubah. Sebab itu kalau lelaki yang dia rasa nak ambil cabaran lah, dia cari perempuan-perempuan yang Islam tapi agak jauh dengan perintah Allah. Dari segi tidak menutup aurat ke dan sebagainya. Kalau nak cabar diri lah, nak rasa saya nak didik dia, cubalah. Tapi saya tuan-tuan 10 tahun lepas, saya cari yang agak ala-ala ustazah sikit lah. Sebab apa? Sebab takut nanti tak berupaya saya nak mendidik dia, saya pula sakit jiwa pula nanti tuan-tuan. Baik. Jadi wanita tuan-tuan, jaga solat, jaga kemaluan, taat suami, insya-Allah pintu mana nak masuk pintu syurga boleh masuk, boleh pilih. Baik, selain itu Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'alaiha. Kata Nabi sallallahu dalam sabdaannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tiada seorang lelaki yang memanggil isterinya ke tempat tidur. Ila firashihi, ni tempat tidur. Panggil tu faham-fahamlah, maknanya suami isteri panggil. Kemudian isteri menolak, kecuali para penghuni langit akan membenci isteri tersebut sehingga suami reda. Jadi kalau isteri menolak tu ada alasan-alasan lah. Suami pula jangan pula
Dia ego pula. Yang, jom. Saya penat lah. Inilah derhaka punya isteri ni. Tak masuk syurga. Bukan macam tu tuan-tuan. Isteri kata tolak, okay, saya penat. Okey lah. Suami kata dah awak penat, saya nak buat apa? Abang tidur lah. Tidur. Saya tak ngantuk lagi baca Quran. Tak ngantuk lagi, minum kopi. Buatlah apa benda tu kan. Bukan itu je yang kita, itu satu benda je kita nak fikir. Mungkin awal-awal nikah tu lain lah kan. Mungkin baru-baru pengantin baru. Tapi kalau dah berpuluh tahun, banyak benda lagi yang boleh kita buat. Tarik nafas pada banyak, lepas buat tai chi sikit, okey lah. Bermakna ada alasan-alasan. Ataupun bagi suami, bagi tempoh. Contohnya suami ajak hari ni, isteri kata, bang nantilah bang, hujung minggu bang. Suami dah ada dalam kepala dia, hujung minggu. Okey lah. Jadi dia menghitung hari lah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tetamu datang rumah pula dah. Penat pula dah. Macam-macam hal pula. Jadi terpulanglah rumah tangga masing-masing. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saling menunaikan hak. Itu je dia punya, kata apa, point ke apa benda. Yang paling penting, saling menunaikan hak dan bertolak ansur, saling berlebih kurang, bahagia insya-Allah tuan-tuan. Jangan saling nak nak mengatakan ini hak saya, ni hak saya, ni hak saya. Jadi orang perempuan tuan-tuan, sebelum dia berkahwin, anak-anak dara tuan-tuan, bagi nasihat secukupnya. Kamu nak jadi isteri, suami nombor satu. Mak ayah ni memang kamu kena hormat, kamu kena jaga, kamu kena sebagainya. Tapi bila kamu dah menikah, kamu kena taat kepada suami. Bagi dia faham betul-betul, baru dia bersiap sedia untuk menjadi isteri. Baik, antara perkara yang memenuhi hak suami ialah bersedih hati sewaktu suami meninggal dunia dan melaksanakan iddah selama 4 bulan 10 hari. Ini juga termasuk hak suami juga tuan-tuan. Suami itu dah mati dah, tetapi isteri kena ada tempoh iddah. Hari ni tuan-tuan susah nak jaga ni iddah ni. Dia banyaklah, tak boleh keluar rumah lah, tak boleh berhias, tak boleh orang kata apa, bila mana ada orang nak meminat, dan lelaki pula tak boleh mengorat. Tak boleh mengorat. Kawan tu tak habis iddah lagi. Ini panjang lah tuan-tuan sebenarnya dia punya ni. Kawan tu tak habis iddah lagi. Kawan tu pergi cakap secara jelas, maknanya saya nak menjadikan awak isteri, saya nak nikah dengan awak. Kawan tu tak habis iddah lagi. Jadi lelaki pun tuan-tuan kena jaga. Bukan main mengorak ikut dan je. Kawan tu tak habis iddah lagi, dia pergi mengorak dah. Hari ni panggil apa? Pick up line. Apa ke benda pun tak tahu tuan-tuan. Pick up line tak ada dalam Islam tu tuan-tuan. Suami isteri boleh, suami isteri. Pick up line bini orang, nenek orang semua ni pick up line, apa benda kan? Kadang-kadang tuan-tuan lawak-lawak juga, tapi benda-benda yang tak ada faedah, lara ni tak boleh kan? Suami isteri boleh lah. Nak panggil apa, nak romantis ke, nak apa ke, tak kisahlah tuan-tuan, janji halal dah. Jadi maknanya hak suami tempoh iddah tu selama 4 bulan 10 hari. Baik, sebuah hadis menyebut tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan pada hari hari kiamat. Dia tertinggal. Beriman kepada Allah SWT dan pada hari kiamat untuk membela kesedihan ke atas seorang mayat melebihi 3 hari kecuali suaminya meninggal. Dalam Islam kita tidak boleh bersedih berlebihan lah, disebut sini tak boleh lebih 3 hari. Dan Islam juga melarang koyak baju, menampar-nampar muka. Sebab itu orang perempuan tak digalakkan pergi ke kubur, sebab takut dia terlalu sedih. Maknanya takut dia sampai meraung-raung dan sebagainya.
Kecuali tuan-tuan, wanita ni boleh bersedih suami ketika mana suami dia meninggal dunia, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Baik, kita beri dalam pada azan.
Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, bila mana ada kematian, maka tak bolehlah seseorang tu bersedih yang dengan cara yang berlebihan, sehingga mungkin meraung-raung ataupun memanggil Allah, maknanya mengatakan sesuatu kepada Allah, mengapa ambil ayah saya, mengapa ambil isteri saya, mengapa matikan, mempersoalkan, tak bolehlah. Tetapi apabila isteri yang kematian suami, maka dia tempoh iddah dia iaitu 4 bulan 10 hari. Kerana apa? Kerana hal ini disebabkan seorang suami memiliki tempat yang khusus dalam diri isterinya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada bicarakan tentang menunaikan janji itu, mana janji isteri pada suami, janji suami kepada isteri, iaitu saling menunaikan hak, sehingga kan selepas matinya suami pun, maka hak suami itu juga, iaitu isteri itu kena dalam ada tempoh iddah dia. Tapi kalau hari ini yang betul-betul jaga, dia memang dia jaga betul, kubur pun dia tak pergi. Tapi kalau yang tak jaga tuan-tuan, yang dia faham berkabung je. Tudung hitam, baju hitam, spek hitam, itu dia faham. Yang lain dia tak faham, dia tak belajar. Bergabung, orang bukan Islam pun bergabung tuan-tuan. Bermakna di sini apa tuan-tuan? Jadi Islam ajar begitu ikatan suami isteri ini, itu saling menunaikan janji mereka sebagai suami isteri ini, sehingga kan selepas kematian pun suami isteri itu ada tempoh iddah. Tapi bagi pihak suami tidak ada iddah. Suami tuan-tuan meninggal isteri dia hari ini, duduk tak dan berapa hari, dia berkenan, boleh menikah dah, tak ada masalah. Kubur merah ke, kubur tanah merah lagi ke, apa, tak ada masalah. Itu Islam ajar begitu. Jadi tak timbul kata cepat benar menikah, tak ada apa-apa lah, nikah halal pun masalah. Kadang-kadang orang kita ni tuan-tuan, banyak benda dia nak cakap, sehingga kan dia lupakan apa yang Islam ajar. Sebab itu kena ada ustaz-ustaz yang garang-garang sikit. Tapi tak tahulah kok dia garang dalam ceramah, mengadap orang dia jadi apa? Jadi menikus. Mereka bukan boleh kira ustaz-ustaz ni. Begitu dalam ceramah, berdagar-dagar. Sekali hadap orang, tunduk. Tak boleh buat apa. Sepatutnya, saya ingat abang saya tuan-tuan, kalau berbincang dengan keluarga, benda yang tak boleh Islam tak benarkan, dengan cara dia cakap, dia naik suara, tiba-tiba berubah suara dia. Saya pun risau. Tahulah engkau ustaz, jangan garang sangat. Dan ni keluarga kita ni, adik-beradik kita, dia tak peduli. Jadi itu betul-betul tuan-tuan. Maknanya dalam ceramah pun dia bagi, menghadap masyarakat pun dia balon juga. Itu bagus. Nak jaga hati orang ni payah juga. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Kuliah maghrib pada malam ni yang baik, pasti daripada Allah Ta'ala. Salah silap daripada kekurangan diri saya mohon ampun pada Allah Ta'ala. Minta maaf dengan tuan-tuan semua yang hadir. Terima kasih ucapkan kepada seluruh sah kepimpinan Surah An-Nur. Wallahu alam, panjang umur rezeki. Kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.